sejahtera semua pelajar. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, terima kasih kerana anda masih bersama dengan Pusat Tuition AR Pintar untuk subjek sejarah. Okey, beginilah para pelajar. Kepada pelajar-pelajar yang telah melihat video cikgu yang sebelum ini tentang tingkatan 4, bab 9 iaitu perkembangan zaman di Eropah. Dalam video terakhir, cikgu telah nyatakan bahawa pada video yang akan datang, cikgu akan sambung kepada topik baru. Jadi, hari ini kita akan lihat kepada topik baru iaitu bab 10. Masih lagi dalam tingkatan 4 tentang dasar British dan kesannya terhadap ekonomi negara. Jadi dekat sini ekonomi negara dia tertumpu ataupun tertuju kepada ekonomi yang berlaku di tanah Melayu. Okey para pelajar, senang sahaja apabila para pelajar melihat buku teks maklumat untuk tradisional dengan maklumat untuk dagangan dan moden, dia agak panjang. Cikgu telah ringkaskan dalam bentuk jadual supaya kamu lebih faham dengan terperinci. Jadi, senang sahaja kamu pelajar perlu ikut apa yang cikgu terangkan. Okay, yang pertama, tradisional dia bermaksud sesuatu yang berlaku dalam bentuk yang lebih teknologinya dia lebih rendah, modal pun yang sikit, manakala buruh dia pun adalah buruh yang sikit. Kenapa? Okey, apabila kita lihat yang ini, dalam ekonomi tradisional, buruh yang terlibat terutamanya adalah ahli keluarga, bermaksud buruhnya terhad. Kenapa cikgu? Katakanlah anda mempunyai satu tanah. Tanah ini diusahakan oleh seorang petani. Lepas diusahakan oleh seorang petani, petani ini akan membawa anak-anak ataupun ahli keluarganya untuk bekerja dalam tanah tersebut. Bermaksud, siapa-siapa yang bekerja atas tanah ini adalah hanya keluarga mereka sahaja. Manakala dalam ekonomi dagangan ataupun moden, buruh dia terlalu ramai ataupun agak ramai. Kenapa? Untuk memajukan ekonomi dagangan ataupun ekonomi moden ni, mereka perlukan buruh yang ramai. Jadi buruh-buruh telah dibawa masuk daripada pelbagai negara. Antaranya negara yang famous adalah negara China dengan negara India. Jadi masyarakat China mereka lebih tertumpu kepada kawasan perlumbungan. Manakala masyarakat India, mereka lebih tertumpu kepada kawasan peladangan. Lepas tu, apa yang mereka lakukan? Dalam tradisional, memanglah halatan ataupun cara-cara yang digunakan untuk mengutip hasil masih menggunakan alatan tradisional, iaitu cangkul, menunggal ataupun menjala ataupun membasang bubuh dan mendulang untuk mendapatkan hasil mereka. Jadi, semua alatan ataupun aktiviti ini dah lakukan untuk memperoleh hasil. Contohnya, kalau mendulang, dia gunakan untuk mendapatkan biji timah. Tapi dia agak beza dengan moden. Ekonomi dagangan ataupun ekonomi moden, lebihan keluaran, dia hanyalah utamakan ataupun untuk pemasaran yang luas. Lepas tu, modal yang digunakan pula modal yang besar ataupun kita boleh kata modal yang tinggi. Jadi pelajar jangan keliru sebab mungkin pelajar bertanya-tanya, cikgu, dalam nota cikgu kata modal besar, tapi saya tengok dalam buku rujukan saya dia kata modal yang tinggi. Mana satu betul cikgu? Okey. Jadi pelajar jangan risau, dua-dua pun kita boleh gunakan. Seterusnya, berlaku di mana? Selalunya kalau where ni dia senang sahaja. Dia berlaku di kawasan luar bandar. Kenapa kawasan luar bandar? Sebab ini adalah ekonomi tradisional. Yang ini ekonomi dagang ataupun moden, dia berlaku di kawasan bandar atau luar bandar juga. Okey, jadi tradisional dia sebelum kedatangan British. Automatically kalau dagangan ataupun moden dia selepas kedatangan British. Okay, faham tak para pelajar setakat ini? Seterusnya kita akan lihat kepada why and how. Okay. Kenapa ekonomi tradisional dia dikatakan sebagai ekonomi tradisional? Contohnya kalau ditanya, soalan tanya, apakah maksud ekonomi tradisional? Jadi senang sahaja. Ekonomi tradisional bermaksud ekonomi sara diri. Cikgu, apakah yang dimaksudkan dengan sara diri? Sara diri dia bermaksud
ekonomi yang menampung keperluan sahaja. Ekonomi yang dapat menampung keperluan sahaja. Cikgu, kenapa cikgu? Okey, senang sahaja. Seperti mana yang cikgu terangkan sebelum, katakanlah ini adalah tanah diusahakan oleh seorang petani. Okey, apa-apa petani ini usahakan, dia digunakan hasilnya untuk ahli keluarga. Jadi, mereka tidak ada niat untuk menjual ataupun untuk memperbesarkan pertanian mereka sebab mereka melakukan aktiviti ekonomi sara diri. Jadi, pengeluaran pun dalam skala yang kecil. Manakala untuk ekonomi moden ataupun dagangan, wujudnya dua ekonomi. Cikgu, kenapa ini dua ekonomi pula? Okey, yang pertama, ekonomi sara diri masih ada lagi. Lepas tu, mereka juga mempunyai ekonomi dagangan. Seperti mana tujuan ekonomi dagangan ini adalah disebabkan pemasaran yang luas. Jadi yang ni untuk mainly business purpose. Kalau senang cerita, yang ini mereka tak lakukan bisnes sebab mereka gunakan untuk kegunaan diri sahaja. Manakala moden dengan dagangan, dia mainly untuk bisnes. Jadi macam mana mereka melakukan bisnes? Senang sahaja para pelajar. How? Mereka bertani, menternak, menangkap ikan, melombong kutip hasil hutan dan menggunakan teknologi yang mudah. Manakala untuk moden, mereka menggunakan teknologi yang besar ataupun teknologi yang canggih. Jadi automatically apa-apa yang mereka melakukan untuk moden, dia lebih senang. Jadi saya harap pelajar kamu lebih faham perbezaan antara tradisional dengan ekonomi dagangan. Jadi jangan keliru. Senang sahaja apabila pelajar rasa nak hafal, kamu gunakan konsep ini dan kamu boleh bandingkan antara ekonomi tradisional dengan ekonomi dagangan. Okey, kita akan lihat kepada bahagian kedua, iaitu tentang tanaman komersial. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, kita akan lihat kepada bahagian seterusnya, iaitu tentang tanaman komersial. Okey, bahagian ini senang sahaja. Dengan perkataan tanaman komersial, pelajar ingat satu sahaja, iaitu semua tanaman yang dihasilkan untuk tujuan adalah untuk jual ataupun diperdagangkan. Jadi bermaksud dekat sini kita beri penekanan kepada berasaskan ekspor. Kenapa? Semua hasil yang telah diusahakan kita akan jual kepada orang luar. Jadi bermaksud tanaman komersial dia menjadi penyumbang utama kepada sumber pendapatan negara. Selain itu, semua penanaman ini digalakkan oleh British, terutamanya di kawasan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Jadi tanaman sebagai contoh, tanaman-tanaman seperti ubi kayu, tebu, lada hitam, gambir dan tembakau diusahakan dalam skala yang besaran. Manakala gambir dan lada hitam dia menjadi penting di Johor disebabkan ditanam secara sistem kancu. Dan apabila ditanam secara sistem kancu, terdapat lebih kurang 1,200 kawasan ladang lada hitam serta gambir. Seterusnya, pemodal Eropah dan China terlibat dalam tanaman komersial. Kenapa? Sebab penglibatan pemodal daripada luar. Okey, pemodal bermaksud investment. Investment daripada luar. Jadi, automatically yang pertama, modal mereka meningkat. Seterusnya, modal dah meningkat, jadi teknologi pun akan meningkat. Lepas tu, konsesi tanah. Bermaksud kawasan luar tanah yang luas. Dan tempoh pajakan mereka yang agak lama. Okey, tempoh pajakan. Bermaksud kamu nak usahakan tanah, tempoh pajakan tanah kamu agak lama. Jadi dalam masa itu,
Kamu mempunyai modal yang tinggi, teknologi yang tinggi, konsesi tanah yang luas disebabkan tempoh pajakan yang lama. Jadi tanah kamu menjadi lebih luas dan senang untuk kamu usahakan penanaman komersial. Dan akhirnya, apa yang berlaku adalah, terutamanya masyarakat Melayu, mereka masih menjalankan ekonomi sara diri dengan ekonomi dagangan. So bermaksud mereka menjalankan ekonomi. Bermaksud dua ekonomi. Lepas tu, seterusnya, pada abad ke-19, permintaan ataupun penanaman kopi dan tembakau semakin meluas. Dan akhirnya, negara China, dia mengutamakan gambir, lada hitam untuk ditanam secara meluas. Okey, baiklah pelajar-pelajar sekalian. Dalam notak ini, cikgu telah sertakan 2 soalan dan soalan selebihnya kamu akan dapat dalam bentuk PDF. Jadi, cikgu minta satu sahaja para pelajar tolong buat soalan-soalan tersebut dan berpandukan dengan nota yang cikgu telah terangkan. Untuk video seterusnya, cikgu akan menerangkan tentang perusahaan getah. Seperti mana yang cikgu menggunakan slides untuk penerangan. Jadi untuk video seterusnya untuk bab ini cikgu akan menggunakan slides untuk menerangkan. Jadi pastikan pelajar buat semua soalan dengan cemerlang dan tolonglah jawab mengikut kehendak soalan yang cikgu telah sertakan dalam bentuk PDF. Sekian, terima kasih para pelajar. Cikgu akan jumpa kamu dalam video seterusnya untuk topik terutamanya tentang perusahaan getah. Ini kita akan lihat dalam video seterusnya. Sekian, terima kasih para pelajar.